Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang berbahagia, Al-Fadil YB Ustaz Hanif Ghazali, barisan pimpinan ahli jawatankuasa Muslimat kawasan Merbuk, dan seluruh muslimat yang hadir pada pagi ini. Semoga kita dirahmati Allah, diberkati sempena. Kita berada dalam tempoh sambutan peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana kita tahu bahawasanya di merata-rata tempat umat Islam menyambut dengan memperingati melalui sejarah yang tidak dapat kita lupakan. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas anugerah kelapangan masa, kekuatan fizikal dan mental kita dalam menghadapi urusan hidup dan juga menyelesaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslimat dalam berbagai-bagai aspek yang mengelilingi kehidupan kita. Dan apabila kehidupan kita ini kita niatkan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita inginkan seluruh apa yang kita lakukan di muka bumi ini adalah dikira sebagai amal kebajikan, insya-Allah kita mohon pada Allah selamat daripada perhitungan-perhitungan di sana nanti dalam keadaan yang disaksikan sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Mi'raj. Daripada ayat yang kita baca tadi bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya bermula daripada Masjidil Haram dan terus kepada Masjidil Aqsa yang telah Allah berkati, dan di sekelilingnya itu untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami, kata Allah. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Para muslimat hadirat yang dikasihi Allah sekalian, kita tahu bahawasanya perjalanan Isra' wal Mi'raj ini adalah merupakan satu perjalanan yang berlaku dalam dua peringkat. Pertama, perjalanan
yang disebut sebagai Isra. Di dalam ayat tadi disebut subhanallazi asra, memperjalankan. Allah yang memperjalankan abdihi. Allah tak kata dengan kalimah Muhammad. Allah menyebut dengan kalimah abdihi, menunjukkan bahawasanya betapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia saja, tidak di kalangan malaikat, jin dan sebagainya. Diangkat untuk menjadi utusan dengan dimulakan beberapa anugerah keistimewaan, ujian dan berbagai-bagai lagi untuk mentarbiah roh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita tengok di dalam Isra yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu perjalanan yang ditemani oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestin. Sekarang ni kita doa tak berhenti-henti. Yang mana mereka sentiasa sabar, hanya menanti doa-doa daripada seluruh umat Islam di dunia pada zaman dan hari ini. Itu yang berlaku. Pengertian bagi Isra. Dan kalau kita lihat perkataan Mi'raj itu pula adalah merupakan perjalanan baginda yang bermula daripada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis itu menuju ke langit yang pertama hingga sampai yang paling tertingginya ialah ke Sidratul Muntaha. Kalau difikirkan dengan hukum akal, tak tercapai untuk kita mendapatkan jawapan tentang kaifiyat dan perjalanan yang berlaku dari satu langit ke satu langit. Tetapi ini adalah menunjukkan bahawasanya kekuasaan Allah itu untuk dilihatkan kepada umat Islam. Linuriyahu min ayatina, Allah kata, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Yang tujuan Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran itu ialah supaya lebih lagi hamba-hamba Allah ini melakukan perjalanan itu dengan baik seluruh kehidupan dia, daripada mula hingga ke akhir kehidupan. Dan kalau kita lihat berlakunya perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah berlaku dengan roh dan jasad sekali. Bukan Nabi mimpi, bukan Nabi dibawa tanpa disedari, dalam keadaan sedar. Dan ianya berlaku pada waktu malam. Kita tahu bahawasanya sebelum berlakunya Isra wal Mi'raj ini, objektif Allah meletakkan sebagai satu keistimewaan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai satu pujukan, hiburan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mengalami amul hazni, tahun duka cita, kehilangan dua orang yang dikasihi dalam masa 1 tahun, yang mana kehilangan isteri yang tercinta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, juga bapa saudara yang terlalu bertanggungjawab mengambil berat hal ehwal anak saudaranya Abu Talib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal seorang diri, yatim piatu. Dari segi kehilangan ibu dan ayahnya kita dah tahu bagaimana Rasulullah menghadapi suasana kehilangan ibu dan ayah. Allah menghantar pula penyusu
Jadi bermakna ini adalah merupakan satu perjalanan yang berlaku kepada baginda bukan tidak disengajakan, tapi memang dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hinggalah sampai ke saat Rasulullah menghadapi peristiwa Isra' wal Mi'raj ini. Dan apabila Rasulullah menghadapi ini, ada proses-proses sebelum berlakunya Isra' wal Mi'raj tersebut, yang mana sebelum kejadian Isra' wal Mi'raj itu Rasulullah menghadapi satu pembedahan di dada baginda sallallahu alaihi wasallam yang dipertanggungjawabkan doktornya ialah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kalau kita doktor orang, dia istimewa, doktor dia malaikat. Malaikat ni tak pernah buat dosa, penuh dengan cahaya. Itu satu keistimewaan yang berlaku kepada baginda, dan pada masa pembedahan itu berlaku, maka setelah dan sedang proses itu dibuang ketul-ketulan hitam yang disebut sebagai alaqah. Dan setelah dicuci, yang mana alaqah ini adalah merupakan tempat bisikan syaitan untuk menjadikan manusia itu bersifat dengan sifat was-was. Lepas tu kita jangan layan sangat kalau was-was. Saya jumpa sahabat saya ramai penyakit was-was. Lencun baju, rasa tangan tak basah, dia rasa muka tak sampai sempadan yang diwajibkan. Saya kata jenuh lah macam ni kau. Oi, tak gimai pula berasa keluar ke depan, patai keluar angin, bunyi duk berasa saja. Mereka yang dijangkiti dengan penyakit was-was ini, dia perlu dibasuh alaqah dia, hati dia itu. Macam mana kita, tak ada siapa nak bedah kita. Ini jalan-jalan yang perlu kita tahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pembedahan secara direct, secara langsung oleh malaikat Jibril, Mikail, dulu ni dah ada operation, kan, maknanya berlaku. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam di dunia ini, apa yang perlu kita nak basuhkan kita punya hati daripada gangguan syaitan, maka perlulah kita banyak-banyak mengingati Allah melalui zikrullah. Kerana dengan zikrullah itu syaitan tidak boleh mendekatkan bisikan-bisikannya di dalam hati-hati kita. Sebabnya orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat memberikan satu ketenangan di dalam hati. Sebab tu ulama sufi, terutama ajaran dan juga nasihat daripada Imam Al-Ghazali, banyak memberikan jalan-jalan tariqat sufi kepada kita bagi keterampilan jiwa kita dan roh kita dalam keadaan yang penuh dengan cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra' Mi'rajkan diberi dah kebersihan hatinya, dan disitulah setelah bersih, malaikat Jibril dan malaikat Mikail tuangkan 3 faktor, diletakkan di dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu hikmah, kebijaksanaan. Padahal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu dan kita maklum, Nabi adalah seorang yang ummi, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kebijaksanaan yang terlalu tinggi. Bahkan seluruh strategi peperangan pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam
adalah bermula daripada perancangan dan idea yang dikeluarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Khandaq, peperangan Uhud, peperangan Badar tak dirancang. Banyak Tabuk. Jadi di sini menunjukkan apa yang Rasulullah fikirkan adalah dari hikmah yang diberikan sebelum berlaku Isra wal Mi'raj. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dengan tugasan malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu akan ilmu yang membuktikan kepada kita bahawasanya apabila Rasulullah membuat halaqah, usrah, muzakarah dengan para sahabat, terutama setelah Rasulullah berjaya mewujudkan negara Madinah sebagai negara Islam, baginda mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan pengisian yang penuh dengan ibrah. Kalau kita nak kena cari buku, tengok pula, rajin pergi kuliah baru kita cerita kat orang, Rasulullah directly ada ilmu itu di dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga diberikan juga kepada baginda ialah iman. Hikmah, ilmu dan iman. Dan iman ini adalah untuk dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kepada seluruh umat Islam hingga sampai hari kiamat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan contoh tauladan yang terbaik. Ini di antara yang kita fahamkan bagaimana berlaku permulaan perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Dan setelah selesai pembedahan itu berlaku, macam mana nak tutup dada Rasulullah? Benang tak ada, bius tak ada, nak jahit sakit nak mampu. Cakap pasal Kedah tu tiang Pining dia beradik lah kembang setaman. Dia Pining payah nak buat program-program macam ni, susah nak dapat permit. Faham-faham lah. Jadi bermakna apabila selesai itu, maka dimeterikan, dipelekatkan balik dada Rasulullah itu dengan khatamin nubuwah. Cok mak adalah cok khatamin nubuwah. Dan apabila selesai, maka berlakulah permulaan perjalanan selepas waktu Isya, iaitu perjalanan Isra, yang bermula dari mana tadi? Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Pada masa itu, sepanjang perjalanan Isra itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani pula oleh malaikat Jibril dengan malaikat Israfil. Cik sangka kalau no, malaikat Israfil mana ada anak-anak pasti. Cakap depa. Kita tak cakap. Kena tanya depa. Jadi bermakna ditemani oleh dua malaikat ini, dan bila sampai di sana maka Rasulullah mendirikan solat sebanyak 2 rakaat. Dan di antara tempat yang Rasulullah berhenti itu ada 3 tempat. Pertama, berhenti di negeri Taibah, Madinah. Pada masa itu belum lagi hijrah. Berhenti di Madinah, iaitu negeri Taibah. Tempat itu adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula hijrahnya ke Madinah. Hujung sepadan dah nak bertolak. Kita tahu bahawasanya perjalanan yang Rasulullah nak lalui ke Baitul Maqdis itu lebih kurang 1,300 km. Kita pergi kat KL nak pergi Johor pun jenuh, hangat punggung-punggung. Tu pun berhenti RNR merata cerok.
Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan terus dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Sekejap dia singgah sat-sat. Kemudian yang kedua, Rasulullah dibawa berhenti di Bukit Tursina. Bukit Tursina ini merupakan tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tak berhenti lama, sat gitulah, macam kita lah berhenti ke RNR tu. Rasulullah pun ada RNR dia. Ni ya. Dan yang ketiganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberhentikan di Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Isra' ni dia macam itulah keadaan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita lihat bagaimana keistimewaan dan ketajaman pemikiran baginda sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan tersebut. Di mana dalam perjalanan itu Rasulullah pertamanya diganggu dengan jin afrit. Jin afrit besar. Bisa tengok jin afrit tak? Kalau kami bagi tengok cabut dah. Memang besar. Besar sungguh. Tinggi pokok. Cukup duduk table kita. Saya bisa kena. Baca surah Baqarah sekali sedah mati. Jin afrit ni takut kat surah Baqarah. Kalau kita amal surah Baqarah tanpa berhenti, syarat dia, berwuduk syarat dia, tak boleh bercakap dengan siapa-siapa. Start baca macam semayang, cakap tak boleh, bergerak tak boleh, menghadap kiblat. Batal wuduk, biar ambil wuduk, duduk balik, jangan bercakap dengan siapa-siapa. Barulah dia terbakar. Habis-habis bau hangit dia. Nampak ada debu hitam. Oh, tu pengalaman. Itu saya tanya dari Syifa lah. Saya tak buat sendiri. Tanya para doktor dari Syifa, saya nak buat apa ni? Banyak kawan kat situ kerja. Alah, Ustazah ambil baca, Ustazah boleh buat sendiri. Yalah, bagi tahu apa dia. Rupanya baca surah Baqarah je. Tapi pegang kepala juga lah, nak baca surah Baqarah 286 ayat. Kena baca tanpa berhenti. 2 jam lebih saya baca. Surah Baqarah ni sepatutnya kena baca hari-hari. Kan kita Yasin je hari-hari. Lepas tu pergi shopping kat hari-hari. Jadilah hari-hari. Balik-balik mesyuarat harian pula. Hari-hari lagi. Jadi bermakna dalam keadaan itu, jin afrit ini dia seolah-olah ditayangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah berlaku apa-apa. Ditayang, memang gerun tengok, tapi Rasulullah relax. Dia pergi macam tu saja. Dan semasa berlakunya, semasa sampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah pun sembahyang bersama dengan para anbiya. 24 orang Nabi. Bermula daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah kenal Nabi-Nabi di belakang dia, mengikut Rasulullah solat, dan mereka kenal itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selesai solat itu, maka mulalah perjalanan untuk ke Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas Sidratul Muntaha tu dia naik lagi, tapi Rasulullah seorang. Mula pada Sidratul Muntaha, tinggi sekali, dia panggil Hadratul Quddus. Hadratul Quddus, tempat yang suci. Bukan kita kata tempat Allah makam ke, Allah tidak bertempat, Allah tidak berjirim, Allah tidak berjauhar. Jadi ini semua di luar daripada akal fikiran manusia. Dan semasa dimi'rajkan itu, dibawa datang satu tangga kat Rasulullah. Dan tangga itu sangat indah, sebab diimport dari syurga. Bawa mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naiklah Nabi bersama dengan malaikat Jibril, ditemani dengan buruk. Ditemani oleh burung.
Maka mereka pun terangkat hingga ke pintu dunia dulu, yang dia panggil sebagai pintu hafazah. Kan pintu langit tu, hak kita nampak ni langit dunia ni, hak sebalik tu kita tak tahu dah apa dia. Jadi dia panggil pintu hafazah, di mana semasa Rasulullah dinaiki dengan tangga tersebut, dia ada berapa tahap tangga-tangga nak naik tu, dia berlaku macam-macam. Di tangga yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula masuk di langit, pintu langit yang pertama. Di tangga yang pertama, lalu berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Tapi malaikat ni ada custom pintu langit mu ada. Malaikat tanya, ni bawa siapa mai ni? Malaikat Jibril kata, aku bawa Muhammad. Oh, tak apa, lepas bila. Tapi dalam masa menaiki tangga yang pertama itu, Rasulullah diperlihatkan hukum bagi orang yang makan riba dan harta anak yatim, dan melihat orang berzina yang rupa kelakuan mereka terlalu huduh dan buruk. Rasulullah diperlihatkan, dah mula dah. Neraka bukan tak tahu siksaan dia. Paling ringan kepada Abdul Muttalib, datuk Rasulullah, pun diletakkan bara api di tapak kaki, menggelegak otak di atas. Itu paling ringan. Itu pun kita tak pernah takut. Kita tahu neraka, tapi kita tidak pernah usaha untuk menjauhkan dari api neraka. Diceritakan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini sepatutnya membuahkan kepada peningkatan iman, melahirkan kesedaran, dan juga merangka untuk melakukan perubahan. Di mana? Dalam diri kita. Bukan saja-saja kita nak cerita, bukan saja-saja jadikan sebagai program, tetapi adalah untuk muhasabah. Sebab kita sudah tidak dihidangkan dan dibentangkan lagi peristiwa-peristiwa yang ajaib, kerana Rasulullah dah lama dah meninggalkan kita, 1400 tahun yang lalu. Jadi bermakna apa yang boleh kita kutip dan kita dapat serta kita hasilkan adalah dari cerita-cerita melalui sejarah dan sirah Nabi yang perlu kita cari. Sebab itu ilmu bila diberikan dan ditanamkan di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna umat juga wajib menuntut ilmu untuk mencari ketenangan, hidayah, nur, agar supaya ilmu yang diperolehi itu dapat menunjukkan jalan Shiratal Mustaqim. Sebab orang yang berilmu pasti dapat hidayah, dan orang yang dapat ilmu juga ada yang tidak dapat hidayah. Kita boleh lihat berapa ramai orang yang belajar untuk mengutip ilmu, PhD kalau zaman hari ni, ambil master, tapi kalau Allah tak bagi hidayah, dia tetap dengan kebanggaan persijilan dia. Dia tetap bangga dan sombong dengan apa yang dia miliki, tahap-tahap darjat dunia yang tidak pun boleh membawa ke akhirat, kecuali ilmu yang diperolehi itu diamalkan. Sebab itu kita takut kalau kita dapat ilmu walaupun sedikit, kita mohon pada Allah agar diberi kekuatan pada kita untuk kita melaksanakan segala yang kita tahu dari hal apa yang dipelajari dalam Islam itu sendiri. Dan kita sama-sama maklum ilmu yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika pembedahan berlaku itu adalah 3 perkara asas ilmu yang wajib hukum dia fardu ain kita tuntuti. Pertama, perlu kita dalamkan ilmu kita dalam soal akidah, memperkukuhkan i'tiqad dan keyakinan serta keimanan kita, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada ragu-ragu.
Yang kedua, untuk kesejahteraan kehidupan kita di dunia ini, perlu kita memperdalam dan mengetahui segala ahkam syariah di dalam bab fiqh. Tu yang bila kita dengar kuliah para syekh, al-fadil, ustaz, tuan guru kita, ada yang menyampai pada segi hukum, ada yang menyampai pada segi tauhid. Kita tidak boleh hanya hadir cukup bagi tadi aku dah dengar tauhid dah. Tak pergi asak pada dia, tak pergi asak bab fiqh weh, jom. Tak mau aku sehari sekali lah, cukup lah kuliah. Bagi tadi aku pergi dah, sudah. Dia berbeza dari segi ilmu yang kita belajar, kan? Apatah lagi ilmu fiqh itu sangat penting selagi kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang mana perlu kita tahu mana dia hukum-hukum syariat yang kita kena ikut, yang kita kena jauhkan berdasarkan kepada 5 hukum. Betul tak? 5 hukum wajib. Apa lagi? Sunat. Apa lagi? Harus. Apa lagi? Makruh. Apa lagi? Haram. Ustaz Asnah yang jawab. Tanya dia jawab. Dan 5 hukum ini ada di dalam Al-Quran, dan pembelajaran yang dikupas halus oleh para ulama fiqh. Perlu kita dalamkan. Ramai yang kadang-kadang kuliah cerita kat kami tentang bab taharah, masih ada tuntutan. Anak-anak muda ramai yang tidak tahu. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekalkan dengan ilmu, walaupun tidak diberitahu bagaimana ilmu yang Rasulullah hasilkan dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah ditarbiyah direct terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa kita tidak mau ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Mengapa kita tidak sambung perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam gerakan harakiyah? Mengapa kita tidak mencontohi segala perangai dan tingkah laku, prinsip dan tutur bicara yang telah ada di dalam pribadi Rasulullah? Kita belajar di dalam Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan yang ada di dalam pribadi Rasulullah, bermula daripada perkara yang kecil hingga sampai kepada perkara yang besar, iaitu jihad fisabilillah. Bagaimana Rasulullah mengatur, bagaimana Rasulullah berhenti rehat, bagaimana Rasulullah tidur, cerita habis sampai mengalir air mata kita melihat tidak ada pun yang sama dengan keadaan kita dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak beli tilam hak ada ayam goyang ke bawah, saya tak nak tengok, ambil elan ya. Rasulullah hanya berlapikkan dengan siku baginda tidur. Hebat. Mungkin ada yang berpendapat tak apalah, dia ada Allah direct, dia didik dia. Kita dapat daripada directnya Allah bagi melalui doa. Kita minta. Kalau kita nakkan cahaya seperti mana yang Rasulullah dapat cahaya, Allahumma nawwir qulubana, kita minta kama nawartal arda binuri syamsika. Apa yang kita minta? Binuri hidayatika, nur hidayah. Ya Allah, berilah cahaya hidayah kepada kami, kama nawartal arda binuri syamsika, seperti mana yang Engkau berikan cahaya kepada bumi ini dengan cahaya matahari yang tak pernah kunjung malap abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mengapa kita tak doa, minta? Lepas tu kita kata kita tak dapat, Allah tak bagi. Allah akan bagi, sebab ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Dalam anugerah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat pun, masih Rasulullah berdoa kepada Allah, masih menghina diri baginda sewaktu baginda menghadapi ketika berdakwah dengan penduduk Taif. Tolong mengadu kat Tuhan. Kita masalah cerita kat kawan, cerita keburukan rumah tangga kita dekat orang, cerita kat Allah. Munajat dekat dia. Kita ada munajat akifi.
minta rayu kepada dia, dan Allah Maha mengetahui setiap masalah yang dihadapi oleh umat Islam, setiap pribadi Muslim. Allah tahu. Mengapa kita tak mengadu kat dia? Nabi mengadu, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati, tu Rasulullah. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatan aku ni, wa qillati hilati, aku tak pandai nak merancang ya Allah, hanya dengan hidayahmu. Kita nak buat satu program, solat hajat dulu. Ya Allah, besok program Isra Mi'raj ni, moga-moga Engkau bagilah kelicinan dalam program, tidak ada masalah, berjalan dengan baik melalui izin-Mu ya Allah. Kita nak mesyuarat apa-apa pun, solat dulu 2 rakaat ya Allah. Mudahkan pandangan-pandangan yang Engkau ilhamkan, supaya kami dapat meneruskan kerja-kerja Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Itu baru nama muslimat yang jihad fisabilillah. Nipi dalam keadaan beletak kat tok laki, rumah tongkang nak pecah, lepas tu duduklah mesyuarat berserabut, orang baru bagi pandangan, disat baru nak rehat, marah. Mesyuarat tidak ada keberkatan, perjumpaan usrah tidak ada kerahmatan, kerana datang dalam keadaan hati yang terlalu kusut. Sebab itu tadi kita menyatakan bahawa untuk kita mendapatkan semua itu yang terbaik adalah daripada ingatan kita kepada Allah selalu dengan cara kita zikrullah. Sebab itu langit pertama Rasulullah berjumpa Nabi Adam dan melihat siksaan-siksaan yang berlaku. Tengok naik pula tangga yang kedua, lama dari satu tangga ke satu tangga, jauh perjalanan dia, 500 tahun satu tangga ke satu tangga. Allahu Akbar. Bila dengar cerita Isra Mi'raj ni, kalau orang tak ada iman, dia tolak terus. Sedangkan menolak kepercayaan kepada Isra wal Mi'raj, hukum dia kafir. Nampak main-main? Ni anak-anak generasi kita hari ni perlu diceritakan. Ramai ada golongan-golongan muda ni tak berapa tahu tentang cerita Isra wal Mi'raj ini, kan? Tangga yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan lagi bersama dengan malaikat Jibril, dan pada masa itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Harun, di mana pada masa berjumpa dengan Nabi Harun itu, ia dikelilingi oleh kaumnya Bani Israel. Bukan orang Israel, Bani Israel lain. Israel yang dekat Palestin itu lain. Kebanyakan Nabi dari keturunan Israel. Di tangga yang keenam naik tangga pula lagi, dan Nabi SAW bertemu dengan Nabi-Nabi yang lain, dan seterusnya berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan pertemuan dengan Nabi Musa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh malaikat Jibril angkat kepala. Rasulullah pun angkat kepala dan melihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ramai manusia, seramai 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Banyak tu je sampai hari kiamat. Kita duduk tahu mana? Berbilion-bilion umat Islam di dunia ini, bukan di Malaysia sahaja, seluruh dunia 70,000 je Allah menerima orang yang masuk syurga tanpa hisab seramai 70,000. Kita duduk senarai mana pun tak tahu. Kena bimbang. Tapi bimbang kita bukan duk melengung murung tak mau kawan dengan orang. Bimbang kita ialah apa lagi yang boleh kita buat untuk kita berkhidmat kepada agama dan juga meneruskan apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan keperitan, tekanan, bebanan, pemulauan, fitnah. Terus dah Rasulullah nak bawa main kat kita Islam. Kita ambil Islam tak tepi macam tu ya. Lepas tu Rasulullah sedih bila diperlihatkan neraka masa nak naik segi Mi'raj.
Allah kata banyaknya ahli neraka, kebanyakan perempuan pula tu, mampu kita. Rasulullah tengok. Maka Rasulullah SAW tanya malaikat Jibril, wahai Jibril, di kalangan siapakah ahli neraka itu? Rasulullah tak tahu. Ini bukan kiamat lagi. Rasulullah tengok coming soon punya. Jibril tunduk tak cakap. Rasulullah tanya lagi, wahai Jibril, siapakah ahli-ahlinya di dalam neraka tersebut? Malaikat tunduk tak jawab. Sedih kan? Rasulullah tanya kali ketiga dengan tekanan sedikit, baru Jibril jawab, wahai Muhammad, yang di dalam neraka itu adalah umatmu. Pengsan Nabi. Nabi pengsan. Dan bila Nabi sedar, Nabi terus sujud kepada Allah, tak bangkit-bangkit berhari-hari, hanya bangun untuk solat saja. Yang lain Rasulullah sujud. Sujud kenapa? Dia nak mewakili umat dia supaya Allah ampunkan dosa umat dia. Kalau ni bahasa setan, tapi kita andaikan lah, kalau Rasulullah tengok kita hari ni, Rasulullah pandang umat Islam dah tak menitik berat tentang Islam yang dibawa begitu perit oleh baginda hari dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita rasa nak semayang lambat, rasa nak sedekah ke orang, rasa tak mau, duit belambok tebal ni mampu lambat tangan. Hari ni tak ada mood nak pergi sumbangan, tak bagi, ikut suka kita. Padahal baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda sakit sewaktu tua pun, baginda minta dipapah pergi ke masjid baginda untuk solat jamaah. Sebab itu amanah yang berlaku dalam Isra wal Mi'raj. Inilah di antara yang kita tahu betapanya baginda sallallahu alaihi wasallam terlalu sayang kepada umat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika Rasulullah kata sakitnya ketika menghadapi sakaratul maut. Maka kalau macam tu dia kata, kalau setiap kali umatku akan menghembuskan nafas terakhir, biar aku yang ganti. Allahu Akbar. Sayangnya baginda dekat umat. Sejauh mana kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mendengar peristiwa Isra Mi'raj, balik huri-huri balik. Kita buat cara kita dengan kehidupan kita sebagai seorang Islam sahaja. Sedangkan dalam Islam ni dia ada banyak lapis untuk membawa kepada nilaian yang paling tinggi. Setakat kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita sudah dikenali dengan seorang muslimah. Kita nak kualitikan muslimah kita, kita tingkatkan lagi kepada tahap mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melengkapi 3 faktor. Kita perlu lidah kita sentiasa ikrar janji apa saja yang kita buat demi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita kena yakin tiap-tiap takdir, perancangan dan apa yang berlaku di dunia ini adalah daripada ketentuan dan kudrah serta irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita perlu beramal dengan apa yang kita yakin bahawa apa saja yang berlaku, Allah sebagai tempat untuk kita kembali. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu di antara yang kita fahamkan bahawasanya apabila kita ada sampai ke peringkat mukminah itu melengkapi dengan 3 faktor tadi, alhamdulillah. Tapi takkan nak duduk tangtu je, sebab orang beriman pun masuk neraka. Perlu naik pula ke tingkatan takwa. Nak naik tingkatan takwa tu banyak yang terjun jatuh, naik balik, batu merudum, tertunggil, naik balik. Lagu tu lah, macam kabat bukit lah, sampai tang batu terbah jalan pula. Tu takwa.
Pasal dia mesti melengkapi 4 perkara pula. Kita kena sentiasa dalam hidup kita ni ada takut dengan Allah. Kita redha dengan yang kedua, kita redha dengan apa yang Allah bagi dekat kita. Jangan merungut, jangan tak puas hati, jangan kecewa, jangan menyesal. Itu sifat syaitan, laknatullah. Banyak Rasulullah ajar kita. Yang ketiga, orang yang takwa ni dia sentiasa merenung Al-Quran, melihat isi kandungan, memahami maksud, tadabbur, kaji sebab nuzul turunnya ayat ini, dan kita faham isi cerita Al-Quran. Kita dah 50 tahun, dah 60 tahun, dah 70 tahun, mungkin paling muda 30 tahun melengkapi sama dengan 30 juzuk. Adakah sama pemahaman kita dengan 30 juzuk di dalam Al-Quran? Adakah kita dah faham isi kandungan itu selama yang kita baca, atau hanya kita membaca saja? Sebab Al-Quran, bagi mereka yang faham dengan isi Al-Quran, ia akan menyambut nanti di hari akhirat seperti pengantin baru. Lepas tu yang keempat, bila kita faham, kita terus beramal. Waktu di dalam Al-Quran menyebutkan waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia ada 3 tempat, zalimun, fasiqun. Siapa yang tidak menjalankan dan tidak menerima hukum yang ada di dalam Al-Quran, maka dia adalah orang-orang yang di kalangan kafir. Wal'iyadzu billahi min zalik. Sebab itu mereka yang menolak hukum Quran itu adalah kufur. Takut kita bukan makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita faham bagaimana perjuangan Rasulullah, kita juga akan adakan pengorbanan yang tinggi dengan kesesuaian kehidupan kita zaman hari ini untuk kita berjihad menyampaikan kebenaran, walaupun ada halangan, walaupun ada sekatan, walaupun kita sentiasa diberi amaran dan sebagainya, kalimah Allah tetap kita kena tegakkan. Saya nak nasihat orang Kedah ni kira dah okey dah. Patutnya kena pergi kata kat orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang freedom. Tak mau fikir apa, nak fikir hidup ya. Tapi saya tak termasuk Saya kecuali, dan beberapa yang ada kesedaran kecuali. Jenuh. Walaupun kuliah saya hari-hari ada di sana, masjid, surau, dewan, kampung, taman, susah nak sedarkan. Kalau dalam hati ada dunia, Nabi kata, bila dalam hati ada dunia, nak mengubah seseorang hanya bergantung pada hidayah Allah. Kita menyampaikan ilmu, kita mohon agar Allah beri hidayah kepada orang yang mendengar ilmu yang disampaikan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak kata gagal, tak gagal. Kita sampai sebab ada satu perubahan. Tapi mungkin pentadbiran bukan dari kalangan Islam ni memang susah sikit, kan? Jadi maknanya inilah di antara yang berlaku. Dan sebenarnya bila kita fikir, kita belum menyempurnakan amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Nabi kata? Taraktu fikum amrain ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku telah meninggalkan kepada kamu 2 sumber, selagi mana kamu berpegang kepada kedua ini, lan tadillu abada, kamu takkan sesat, Quran dan sunnahku. Tapi apa jadi sekarang? Sampai nak kemat dah, hukum Allah tak ditegakkan lagi. Kita nak jawab apa dia kubur masuk? Bila Allah tanya, ma dusturuka, ada soalan tu, abang saya siap lah, tolong hafal esok jawab kat sana. Apakah perlembagaan yang kamu pakai di dunia masa kamu hidup dulu? Kita jawab berdasarkan amalan dan kepercayaan kita semasa kita hidup. Kalau kita terpaksa ikut, tetap dalam diri kita, aku tak rela. Di samping kita usahakan. Sebab Nabi kata, qulil haqqa walau kana murran, katalah perkara yang benar walaupun perkara itu pahit untuk dinyatakan. Macam mana kata pahit? Ada tekanan macam yang kita sebutkan tadi. Dunia hari ini tekanan-tekanan dia melalui
amaran dan ubutan. Dia tidak secara pembunuhan. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap saja perkara yang benar dibunuh. Berlaku peperangan. Jihad sekarang ini adalah jihad bila menyampaikan kebenaran adalah satu ubutan-ubutan. Buang kerja, pindah negeri, masuk lokap. Kita tidak mengatakan pada sesiapa, tetapi sesiapa yang melakukan itu, itulah dia. Perlu kita katakan perkara ini. Bila lagi kita nak sedar? Rasulullah dah melepasi peristiwa Isra wal Mi'raj ini lama dah. Kita masih dengan cara kita. Sebab tu Nabi kata, aku takut pada akhir zaman ini umatku akan ditimpa satu penyakit, iaitu penyakit al-wahnu. Sahabat tanya, penyakit apa tu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Umatku akan cinta dunia dan bencikan pada kematian. Macam mana benci? Bukan sebutan. Takutnya nak mati. Semua orang takut mati. Yang benci kematian ialah merebut dunia tanpa mengingati akhirat. Kejap cari duit, kejap cari harta, kejar cari pangkat, kemasyhuran. Masjid lengang, kuliah kosong. Kerana mencari akhirat itu terlalu kurang. Disebabkan mengapa? Keimanan seseorang semakin nipis kerana kekurangan ilmu. Dan dalam tahiyat kita pun kita sebut Nabi. Dan dihadapi oleh beberapa kaumnya, yang mana bila sampai di Baitul Ma'mur itu, Nabi Ibrahim bersabda dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim kata apa? Wahai Muhammad, engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Kau akan berjumpa hingga sampai Sidratul Muntaha. Tapi masa engkau jumpa, engkau akan lihat macam kita cerita tadi, engkau akan nampak umatmu terlalu dhaif. Umatmu sangat-sangat dhaif. Maka hendaklah engkau berdoa untuk umatmu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, maka engkau ajarkan umatmu, berkatalah perkataan ini yang menjadi satu benih untuk mendapat hasilnya di syurga nanti. Nabi Ibrahim ajak, amalah nanti insyaAllah. Dan kalau yang dah beramal, alhamdulillah, teruskan. Maka Nabi Ibrahim berkata, suruhlah umatmu selalu berzikir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan berhenti. Lepas tu Palestin tak pernah kering mulut mereka. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Power, kuat. Kita akan diberi kekuatan oleh Allah kerana kita tahu kelemahan kita adalah dari diri kita sendiri yang banyak dikuasai oleh nafsu syaitan. Bila kita tidak dindingkan melalui zikrullah, maka disitulah akan berlaku mula dari diri kita dengan sebab pujukan-pujukan bisikan syaitan yang akhirnya kita jauh dengan Allah. Macam mana jauh dengan Allah? Segan nak main mengaji, semayang pun mengeliat, bunyi pula tu. Lah aku baru sedekit Zuhur dah. Macam marah pun Zuhur mai. Letih dah makan, nyimpan semua tu, nak rehat sat. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, aku baru nak rehat asak mai dah. Dia duduk bunyi. Pernahkah ada di antara kita selesai solat Zuhur, ya Allah tak sabar nak tunggu asar? Ada tak? Tu amanah tu yang Rasulullah terima nanti dalam Isra wal Mi'raj. Sembahyang 5 waktu. Mutiara yang paling mahal. Tutut kita tiap-tiap kalimah bunyi. Lepas tu nak sebelaya ambil semayang, tolak orang dulu, hampir dulu, salah hampir dulu, aku last sekali pukul 3. Cuba kalau pi ada jamaah makan, aku dulu nak hampa duduk belakang.
Sebab aku badan besar, duduk belakang ni tak habiri. Tu bab makan hang nombor 1, bab sembahyang hang tak last sekali. Kita fikir-fikirkan, kadang-kadang perkara itu berlaku kepada diri kita. Walaupun berhari-hari tak pernah kita lupakan dengan pengajian ilmu, tapi dalam masa yang sama kita buat perkara yang tak baik, yang Allah tak suka. Macam mana iman kita nak meningkat? Macam mana kita nak sampai kepada peringkat fana, qanaah, zuhud, tawadhu? Susah kan? Sebab selagi mana kita layan nafsu kita, selagi mana kita letak nafsu kita itu di atas. Sebab itu Nabi Ibrahim bukan setakat mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setakat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sahaja. Bahkan Nabi Ibrahim kata lagi, hendaklah engkau ajarkan lagi umatmu supaya mereka dapat makan apa yang mereka telah tanam di dunia itu, dan tadi dapat hasil, boleh makan pula, tak busuk satu pun, dengan mereka sentiasa hidupkan 5 kalimah ini.